Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan sedikit video yang mana kita lihat begitu menular sekarang nih, yang mana juga saya lihat telah pun disiasat oleh polis kerana terlalu resis dan memainkan isu agama dan perkauman dan juga fitnah. So, kita lihat dulu. Harapan ini, ketua dia Anwar Ibrahim. Yang duduk belakang dia DAP. Kalau pangkah Pakatan Harapan, tuan-tuan pangkah Pakatan Harapan, orang-orang Melayu yang ada menyokong Pakatan Harapan, berarti dia menjadi tangan-tangan yang nak menyerahkan negeri kita ini dan negara kita kepada DAP yang akan diketuai oleh Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang. Kalau Anwar Ibrahim, kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan. Tu, satu. Dan yang kedua, DAP kita tengok hari tu dia bawa agenda Khomeini. Dia bawa Khomeini, Abu Jinping yang mati di China. Di sana dia kata Jinping tu pejuang kemerdekaan. Masa tu dia bawa mai balik. Masa tu dia bawa komik-komik bawa masuk sekolah. Masa tu juga berlaku kita tengok ni bendera terbalik. Masa tu juga bawa pengarakan ataupun pengiktiran Parti Komunis Malaysia. Jadi Parti seru sungguh-sungguh, jangan sekali-kali ada orang Islam di Malaysia ini, ada orang Islam di negeri Perak ini yang memberi undi kepada Pakatan Harapan. Oke, kawan-kawan pun dah tonton video ini dan saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS yang berada dalam Perikatan Nasional ini, yang mana ada kata sokong PHS, ketuanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, di belakangnya DAP. Pangkah PHS berarti tangan yang akan menyerahkan negeri dan negara pada DAP, yang mana pimpinan Anwar dan juga Lim Kit Siang. Jadi kalau kita lihat kenyataan ini sudah pun berbaur kepada perkauman yang terlalu luar biasa lah. Yang mana kenyataan-kenyataan ini sebelum-sebelum ini apabila PRU ataupun PRN memang dahulunya PAS selalu gunakan isu ini untuk mereka memenangi kerusi, untuk mereka cuba menjadi pemimpin yang kononnya mereka adalah yang terbaik. Tetapi jika ini agenda pimpinan PAS, mereka pada saya amat-amat resis lah dan tidak layak untuk memimpin negara kerana apa yang saya lihat di sini, dia mengatakan bahawa menyerahkan negeri dan negara kepada DAP ataupun kepada orang yang pada saya mereka mainkan isu bahawa DAP itu Cina adalah terlalu tidak bersesuaian kerana negeri seperti Sarawak, kita berbilang kaum, berbilang bangsa, tidak mengamalkan isu seperti ini. Dan apa yang saya lihat juga di negeri Perak sekalipun tidak mengamalkan isu ini sebenarnya. Tetapi kerana nak mengambil undi, jadi dia membuat andaian-andaian yang akhirnya pada saya akan disiasat dan juga akan membuat satu fitnah. Ini adalah satu agenda ataupun propaganda yang murahan dimainkan oleh pimpinan PAS. Jadi apa yang saya lihat di sini juga, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membawa agenda LGBT. Ini juga satu fitnah yang betul-betul tebal, yang betul-betul tidak boleh kita terima sebagai rakyat kerana pimpinan PAS dengan begitu lantang seperti ini mengatakan bahawa boleh kahwin sesama dan sebagainya adalah satu yang bertentangan, dan ini mereka lakukan demi kuasa dan mereka menggunakan kopiah pula apabila berbuat ceramah. Dan saya harap pihak polis membuat siasatan terhadap orang seperti ini kerana betul-betul menyusahkan negara, kerana orang seperti inilah akan membuahkan isu perkauman dan akhirnya rakyat-rakyat yang tidak tahu boleh terpedaya dengan dakyah-dakyah gila seperti ini. Dan mana ada pemimpin yang ada dalam negara ataupun yang mana apapun peraturan, apapun perlembagaan, apapun yang perlu dibincangkan di parlimen, yang mana isu pada saya amat bodoh kerana tidak mungkin parlimen nak meluluskan perlembagaan yang boleh berkahwin sejenis. Apalagi negara kita ini negara Islam. Jadi pada saya PAS tidak perlu memainkan isu seperti ini kerana ini adalah satu yang terlalu tidak baik dalam politik. Jika ini saja agenda pemimpin PAS untuk menjadi pemimpin, maka saya rasa PAS perlu kita tolak. Tak kira kaum apa sekalipun, kerana saya rasa orang Melayu, orang Islam juga tidak nak politik yang memfitnah, yang mana tidak ada kita lihat
dalam manifesto, tidak ada kita lihat dalam pelembagaan, tidak ada kita lihat pimpinan-pimpinan dalam negara ini menyebut akan membawa agenda LGBT ini. Jadi bagaimana pemimpin PAS ini boleh tahu ada agenda LGBT untuk Pakatan Harapan? Ini adalah andaian ataupun fitnah semata-mata. Dan dia kata DAP bawa agenda komunis. Ini juga rakyat perlu tahu bahawa mana-mana parti selama ini yang saya perkatakan, termasuk parti PAS itu sendiri, telah pun diluluskan oleh ROS. Jika parti DAP itu sebuah parti yang berlandaskan ataupun agendanya komunis, saya rasa selama ini dah ada tindakan daripada pihak penguasa kita, termasuk polis, termasuk ROS itu sendiri, pasti akan digagalkan ataupun dibatalkan. Kenapa parti DAP itu bertahan? Kerana dia melibatkan, mengikut pelembagaan negara kita ini. Dan pelembagaan parti dia juga menurut apa yang kemahuan oleh ROS dan juga pelembagaan negara. Jadi sangat mudah untuk kita menjawab isu fitnah PAS ini, yang mana saya lihat pimpinan PAS mungkin mereka selama ini terlalu lama duduk di bawah tempurung dan akhirnya mereka tidak tahu apa yang berlaku di luar, dan mereka terlalu terpesong sekali dengan dakwah-dakwah yang mereka rasa mereka saja betul, mereka saja tahu tentang soal selok-belok agama, dan akhirnya dia memperbodohkan rakyat dengan dakwah-dakwah yang memfitnah orang. Jadi itu yang saya nak lihat. Dan apa yang terakhir sekali yang dia kata bahawa Abu Chin Peng ini, walaupun di zaman PH sekalipun, kalau ianya bertentangan ataupun ada yang betul-betul tidak melibatkan atau melibatkan pihak berkuasa ataupun perkauman ataupun agenda komunis, saya rasa ini bukan masalahnya kepada Pakatan Harapan. Dia bermasalah semula kepada penguatkuasaan kita, melibatkan polis, melibatkan immigration, melibatkan banyak sektor lain. Jadi tidak perlu dipersalahkan kepada Pakatan Harapan, kerana undang-undang ataupun penguatkuasaan di negara ini bukan PH yang pegang. Kalau kamu kata Chin Peng, kita ada berurusan dengan komunis, seperti mana yang dijawab oleh pimpinan muda DAP Sarawak, apabila melihat kepada jawapan yang dibuat untuk apabila pimpinan PAS bertanya soalan melibatkan Abu Chin Peng ini sebenarnya patutnya pihak PAS tanya kepada pihak polis. Jangan dia pandai-pandai menuduh parti politik. Parti politik tiada kuasa untuk kita nak menjawab ada boleh tak boleh berkenaan dengan isu komunis. Kita tahu Parti UMNO yang bersekongkol dengan parti komunis contohnya, yang berurusan dengan parti komunis di China, tidak ada isu pun. Kenapa PAS sibuk dengan parti Pakatan Harapan yang dikatakan komunis? Tapi PAS sendiri terlalu resis. Parti PAS patut kita kuburkan di PRU ke-15 ini, kerana tidak ada agenda sedikit pun yang mana dia memecah belahkan kaum, memecah belahkan bangsa yang ada di negara ini demi untuk survival politik saja. Orang seperti Razman ni tidak layak untuk menjadi pemimpin, kerana orang seperti ini akan merosakkan negara. Itu adalah yang saya lihat, dan saya harap rakyat jangan terpengaruh dengan orang seperti ini. Dan apa yang saya baca di media tadi, beliau pun akan disiasat oleh polis, dan saya harap polis ambil tindakan kepada orang seperti ini biar tidak dapat menjadi calon. Itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.